Pertama-tama maaf banyak-banyak atas kelewatan saya. Kita banyak saya ambil masa. Dah 15 minit saya terlewat. Minta maaf, mohon dihalalkan. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal awliya wal ulama was syuhada was salihin wa ila jami'il arwahil muslimin wal muslimat wa ila arwahi abina wa ummina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala sarihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alayha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صدق الله العظيم. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم
تسقى الغمام في وجه الكريم وعلى وصبي في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار والترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita tanpa henti, tanpa putus. Pagi ni sehari lagi usia dipinjamkan, umur diberi, rahmat dilimpah, nikmat dikecapi. Alhamdulillah. Terima kasih wahai Allah, Tuhan yang terlalu banyak berbudi. Budi yang tak mampu kami balas dan tak mungkin kami balas. Adalah mustahil makhluk fakir seperti kita untuk membalas budi Allah yang Maha Agung. Dan alhamdulillah, menambahkan kesyukuran dalam kehidupan, hanya boleh mengucapkan terima kasih saja pada Allah. Tak balas tak boleh, no? Kita hanya boleh berkhidmat. Khidmat pun untuk diri kita, bukan untuk Allah. Kita sekarang ni sedang berkhidmat. Berkhidmat untuk diri sendiri. Kita sembahyang untuk kita. Kita puasa untuk kita. Kita sedekah untuk kita. Bukan untuk Allah. Allah Ta'ala tak berhajat sikit pun dekat kita. Allah Ta'ala cuma letakkan panduan, peraturan. Hampa ikut sudah peraturan tu. Kalau hampa buat dapat ke hampa. Kalau hampa
Tak buat pun dapat apa? Allah rugi tak? Allah tak rugi. Jadi kita lah yang rugi kalau kita tak buat. Dan Alhamdulillah kita dijemput oleh Allah untuk sama-sama mentadabur Al-Quran pagi ni, insya-Allah kita di penghujung juzuk yang kelima, surah An-Nisa ayat 144. Masih lagi membicarakan tentang pemimpin. Sekali lagi jangan ada yang pedih telinga pula lah. Tak apa, dengar, habis suka dengar, tak suka bangkit tinggal. InsyaAllah hanya orang yang beriman saja yang tak rasa marah dengan firman Allah. Kalau kita beriman, maksud dia beriman dengan kitab Allah, beriman dengan Allah, nescaya dia takkan marah dengan ayat-ayat Al-Quran. Okey, kita tengok. Hari ni ayat 144, kita akan selesaikan juzuk yang kelima ini, terus kepada ayat 147. Jumpa ke? Jumpa semua? Alhamdulillah. Okey, main. Ada satu. Ni, bed ni. Dua je. Okey, ni ada 2 bed. Lama kita tak bawa berjalan bed ni kan. Okey, ini kutipan wakaf. Kutipan wakaf untuk kerusi meja pelajar kafar di surau yang kita duduk ni. Kita orang tua-tua duduk bersila lagu ni tak apa. Sejam saja. Budak-budak dia main 3 jam. Bila duduk tertunggin tulis, ada yang mak bapak komplain nak kami pergi sekolah tak ada kerusi, tak ada meja. Jadi pihak pengurusan bercadang untuk nak beli kerusi meja bagi pelajar-pelajar kafar. Pelajar kafar ni tak pelajar apa? Kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Budak-budak ni lah di antara asbab kenapa azab ditahan. Salah satunya kata Allah, aku menahan azab daripada diturunkan serta-merta kerana masih ada kanak-kanak yang mengilik kitab belajar Fardu Ain. Jadi kalaulah kita ada lebih sikit bau hari ni, bubuh lebih sikit. Kalau tak apa nak lebih, bubuh tak kat mana yang mampu. Bubuh sekadar yang termampu. Ambil pandai nak hantar tak erti. Okey buah bila. Berinfak seorang sikit insya-Allah. Yang disebutkan sebagai saham akhirat. Kita baca dulu ayat yang ke-144 sambil memberi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Sadaqallahul azim. Kemudian selesai juzuk 5 selesai juzuk 5. Allah. Kitab saya lah selesai. Kitab perempuan sama. Sama okey. Dia kadang ada juga Quran yang dia lambat sebaris cepat sebaris. Baik. Quran tak salah. Yang salahnya kita Quran tak salah. Kita tengok maksud ayat 144, kata Allah Subhanahu Wa Taala diseru ayat ini kepada orang beriman. Kenapa dia panggil orang beriman? Sebab orang beriman tahu benda ni boleh atau tak boleh. Sebab orang beriman faham yang halal dan yang haram. Hanya orang beriman saja yang tahu garis panduan kehidupan seperti mana ada dalam Al-Quran. Kan bila ditanyakan kita, siapa orang beriman tu?
orang beriman, yakni yang mengaku Allahu Rabbi, Allah sebagai Tuhannya. Orang yang beriman itu yang mengaku para malaikat itu adalah di antara pesuruh-pesuruh Allah. Dan Rasul Muhammad itu adalah manusia biasa, pesuruh Allah. Hanya orang beriman saja yang tahu. Kalau orang tak beriman, dia duk kata Allah tu ada anak, malaikat tu anak dia, Isa tu anak dia, mendakwa yang bukan-bukan. Dan kitab itu adalah rekaan semata-mata. Itu orang yang tak beriman. Tapi kalau orang beriman, dia meyakini dengan 6 perkara. 6 perkara, maka berimanlah dia. Dan pada ayat ini Allah Ta'ala panggil kita. Kita lah. Beriman dah kalau orang tanya. Ya insyaAllah kita orang beriman. Kita beriman dengan ke-6 arkanul iman. Rukun-rukun iman yang ada 6 tu. Kita beriman dengan ke-6-6-nya. Tak ada lah kita kata ambil 1, tak ambil 5 atau ambil 5, tak ambil 1. Kita beriman dengan ke-6-6-nya. Maka kita layak dipanggil sebagai orang beriman. Bermakna ayat ini tertuju pada kita. Kata Allah, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil akan orang-orang kafir menjadi pemimpin. Ulang balik kan? Itu ayat 139. Dia dah kata macam tu. Dia panggil orang yang beriman juga. Jangan ambil. Pasal apa ni? Dia ulang yang sama. Apabila kita jumpa ayat Al-Quran itu berulang-ulang, ini bermakna taukid dari segi aslub balaghah. Ni ilmu balaghah ni ilmu kajian ayat. Kalau ayat itu berulang, bermakna Allah Ta'ala nak kuatkan sungguh-sungguh, jangan kamu jadikan orang kafir itu sebagai pemimpin. Jangan, mana jangan sekali-kali. Bila dah cakap berulang-ulang ni, tu kita dengar mak kita kalau mak kita, aku dah kata kat hang dah berapa kali dah. Berkali-kali dah aku pesan kat hang. Tapi hang tak mendengar. Tengok apa jadi? Allah ni, dia punya sayang kat kita. Kalau kita kata kasih ibu tu kasih paling agung. Kasih Allah kasih maha agung. Kerana sifat Allah yang Al-Wadud. Al-Wadud ni maha pengasih. Kasih ni bukan kasih tak boleh dibelah bagi ni. Maka dia bagi kat kita berulang-ulang firmannya. Jangan ambil orang kafir ni. Dia tak faham. Dia tak faham selok-belok dalam agama Islam. Jangan lantik dia jadi pemimpin. Bila hampa lantik dia jadi pemimpin, dia akan role dia. Nak ikut dia. Nak ikut dia saja. Dia takkan ikut hampa lah. Dia ikut dah sikit kot. Memandangkan hampa di kalangan orang beriman yang lantik dia. Nak jaga hati hampa, dia ikut dah sikit. Tapi dia lebih banyak nak ikut peraturan dia. Jadi ini akan membidasakan kamu sendiri. Yang macam kita duk tengok. Yang macam kita duk tengok. Apa yang berlaku hari ini. Sebab kata Allah pasal itulah. Kerana kamu telah pun melantik orang yang bukan beriman. Ini orang kafir sebagai awliya, sebagai pemimpin kamu. Ada di kalangan orang beriman melantik? Ada. Dan yang ada tu Allah Ta'ala nak bagi sekejap lagi. Allah Ta'ala nak pecah. Mukmin ni terpecah pula kepada 2. Ada juga kata mukmin terpecah kepada 3. Mukmin ada hak mukmin saja. Beriman sahaja. Tapi tak beramal dengan keimanannya. Dia jadi hak nombor 2. Mukmin yang munafik. Mukmin beriman tetapi dalam masa yang sama dia mengamalkan apa yang dia faham dari segi keimanan. Maka dia jadi mukmin yang ketiga, mukmin muttaqin. Jadi kita ni kita pilih kan. Wa hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bila siap aku jadikan manusia itu, aku bentangkan hadaina, aku tunjukkan, aku lorongkan kepada mereka itu jalan. Sama ada jalan menuju kesyukuran, ini seorang hamba yang muttaqin, ataupun jalan menuju kekufuran, yakni seorang hamba yang kufur. Hamba pilih. Jadi pilihan terletak pada kita yang berakal waras. Mana satu yang hamba nak pilih?
Jikalau kamu memilih, kata Allah Subhanahu wa taala, pemimpin di kalangan kafirin dunil mukminin, bukan nampak ambil orang beriman, aturidun, kata Allah. Apa yang lagi? Aturid, apakah kamu ingin bahawasanya antaja'alu lillahi alaikum sultanan mubina, bahawa Allah Ta'ala akan menjadikan kepada kamu sesuatu kekuasaan yang nyata. Apa dia? Dia nak habaq dekat kita ni. Tapi kalau hampa pilih juga, kata Allah, hampa nak ambil juga pemimpin di kalangan dunil mukminin, bukan orang yang beriman, maka akan hampa temui satu kekuasaan yang nyata yang hampa tak setuju. Pasal apa dia buat macam ni? Pasal apa jadi macam tu? Kita duk tertanya-tanya. Hari tu cakap lain. Hari ni kenapa cakap lain? Hari tu berjanji macam lain. Hari ni kenapa berjanji macam lain? Ni dekat pilihan raya pula kan? Ya, Ustazah berkempen. Saya tak kempen, saya baca Al-Quran. Okay? Apa yang Al-Quran kata, saya kata. Saya tak bercakap ikut nafsu. Apa yang Al-Quran kata, saya kata. Jadi inilah kata Allah Subhanahu wa taala, akibatnya apabila kita menyerahkan kepimpinan kepada orang yang bukan Islam, maka berlakulah di antara perkara-perkara yang kita tak berapa setuju sebagai orang Islam. Kita rasa tak setuju. Tak sepatutnya dibuat begini, nak dibuat macam tu. Okey, di antara perkara yang paling kita tak setuju, apabila azan cuba didiamkan, dikatakan mengganggu ketenteraman awam. Masa tu kita rasa macam tak patut sangat kan? Laungan pertama yang dilaunkan oleh Bilal bin Rabah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari pertama, pada saat pertama kali Bilal bin Rabah melaungkan azan, dia naik di atas satu batu yang tinggi. Batu tu masih diabadikan hari ni, walaupun batu tu dah dibuang, tapi dia buat pelantak lah. Tempat tu lah. Kalau kita masuk Raudah yang kita langut tengok ada pelantak atas tu. Atas tu adalah tempat muazzin melaungkan azan. Tempat tu lah tempat pertama sekali Bilal melangkah naik. Rasulullah tengok Bilal, Rasulullah kata kepada Bilal, kuatkan suaramu. Kata Bilal, aku tak mampu sampai ke mana arah. Kan suara tak ada pembesar suara. Maka kata Rasulullah, Allah yang akan menyampaikan. Diceritakan di dalam beberapa riwayat, ketika mana Bilal melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, menembusi 7 petala langit. Menyerap ke 7 petala bumi. Suara dia sampai daripada masyrik ke maghrib. Masyrik ke maghrib ni timur ke selatan. Sampai. Masya Allah. Allah Ta'ala sampaikan tak? Sampai. Dan hari inilah hasil daripada kerja buat Bilal bin Rabah disambung oleh kita. Tapi bila sampai kepada saat azan cuba didiamkan, diperlahankan, suruh azan dalam surau saja, siapa nak dengar? Siapa nak dengar? Dalam kawan tu punya azan menjerit-jerit rata rumah, sampai kadang-kadang satu waktu tu sampai 3-4 azan. Sampai 3-4 azan kita dengar. Tambah subuh. Subuh kan sunyi sikit. Sat lagi hak ni. Sat lagi hak ni. Kita ni hak yang jenis suka tunggu azan ni. Yang tu tunggu elok-elok nak usoli. Ada satu lagi tunggu pula. Nak usoli. Ada satu lagi tunggu. Ayah rajin tunggu. Ayah tak rajin dia selesaikan hak satu tu, hak lain dia boleh terus solat dah. Tapi yang rajin tunggu ni, dia akan tunggu. Kena rumah dia dekat dengan surau tu, dekat dengan masjid. Ada surau 2 biji. Balik ni pun dengar, balik ni pun dengar. Kan? Di antara penyebab Dajjal tak boleh langkah masuk ke muka bumi ni. Kan katakan Dajjal ni dia akan datang ke muka bumi apabila azan didiamkan. Duk mai lah dah tu. Kita panggil Dajjal. Duk mai dah tu. Selepas azan didiamkan, untuk beberapa tempoh sahaja dia akan masuk. Dikatakan dia nak masuk, dia nak perintah kita ni 40 hari je. Dalam hadis Rasulullah kata,
dia masuk tempoh dia masuk dalam dunia ni, dia perintah manusia ambil masa 40 hari. Lega 40 hari je, tak lama. Betul tak? Kita kata 40 hari, sehari Dajjal mentadbir bersamaan dengan setahun. Panjang. Dan masa dipanjangkan. Allah Ta'ala bagi keizinan. Hari pertama dia mentadbir setahun. Sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, kami semayang tak? Penuh tak semayang 5 waktu? Kan sehari tu bersama setahun. Penuh tak? Nak bagi cukup setahun? Rasulullah kata, ada yang tak penuh sebab tak tahu nak kira waktu. Panjang sungguh. Di sisi Allah dikira setahun. Di dunia dikira sehari. Itu duk tunggu sehari lepas subuh, habis Zohor nak panjang. Entah berapa bulan. Jadi duk tunggu nak pergi Zohor tu ada yang tak bersolat terus. Tak tahu nak kira itu yang dikatakan fitnah Dajjal. Tak tahulah apa maksud apa sabda Rasulullah ni. Mungkin manusia terlampau asyik dengan hidangan dan persembahan daripada Dajjal membuatkan mereka tak bersolat. Mungkin itu di sebalik kiasan kata-kata baginda SAW. Dan sahabat tanya apakah yang dapat menghentikan beliau? Azan. Suara azan. Orang nak azan pun orang takut. Di antara sebab musabab. Jadi bermakna dia dah dekat dah dengan kita walaupun ada di dalam media sosial mengatakan Imam Mahdi dah muncul. Kan? Dia pasti nak tangkap gambar dia lagi no? Ambil gambar dia. Wallahualam. Wallahualam. Adakah itu dia ataupun bukan? Kalau benar maka kita bai'ah. Kalau bukan maka kita tolak. Siapalah kita nak mensahihkan diri dia yang sebenar. Tapi Allah kata hampa tak usah bimbanglah. Kalau dah hampa benar-benar beriman, maka carilah pemimpin kamu di kalangan orang yang beriman juga. Kalau tidak, nescaya dia kata bahawasanya Allah akan menjadikan atas kamu sesuatu kuasaan yang nyata. Hampa akan lemah. Islam akan lemah. Apabila kamu menjadikan orang yang bukan Islam itu sebagai pemimpin, maka Islam akan semakin lemah. InsyaAllah kita terus bersatu dengan kekuatan. Kemudian kata Allah lagi. Ni Allah Ta'ala bagi kat orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu adalah dia di tingkat yang paling bawah dari neraka. Asfal. Asfal ini paling bawah, paling rendah. Sifat neraka. Kita baca di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Sifat neraka yang paling teratas. Rupanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naru Jahannam. Yang paling terkebawah. Nar Jahim. Neraka Jahim. Yang paling terkebawah. Dalam ayat 145, Allah Ta'ala sebut, Fidarkil asfali minan nar. Di dalam neraka yang paling-paling rendah. Rupa-rupanya sifat neraka berlawanan dengan sifat surga. Surga yang paling tertinggi, yang paling nikmat, paling tinggi. Paling tinggi. Itu yang paling nikmat. Tapi neraka yang paling azab, yang paling rendah. Kata Allah, aku letakkan ataupun aku khaskan asfali minan nar ni, neraka yang paling rendah ini, aku letakkan untuk golongan munafik. Kenapa tak letakkan kafirin? Kenapa diletakkan munafik? Kerana munafik itu dalam kesamaran keimanan dia. Di samping dia beriman, dia juga menolak keimanan. Di samping dia mengaku, di belakang dia mungkiri. Itu munafik. Ya dia mengaku depan kita. Ya mengaku. Mengaku ni. Okey. Sat lagi ya. Dia kalih belakang, dia jadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kawan dengan orang macam ni.
Jangan berkawan dengan orang macam ni. Cakap depan lain, cakap belakang lain. Orang munafik ni, dia pasal tak nampak dia sembah berhala. Nampak dia sembah Allah. Nampak dia baca Al-Quran. Nampak dia beriman. Tetapi dalam masa yang sama, dia juga kufur. Sebab itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan neraka yang khas untuk dia. Pasal dia unik. Keunikan dia sebab dia pandai merubah bentuk. Kita kata macam sumpah-sumpah. Hang pitak di atas kayu kalau apa ada jadi. Hang letak atas daun, terus dia jadi hijau. Sebiji lagu daun tu. Hang letak atas tempat merah dia jadi merah. Bahaya ni. Pepatah Melayu kata masuk kandang kambing mengembek. Masuk kandang ayam berkukuk. Masuk kandang kembang menguak. Yang ni orang ni yang paling payah ni. Rupanya dia boleh bunyi macam-macam. Padahal kata Rasulullah dia elok diletak di dalam kandang babi. Tempat yang paling baik. Asfal. Dia kata Allah tempat yang paling-paling rendah. Semakin rendah, semakin teruk azab dia. Semakin pedih azab dia. Itu adalah tempat untuk orang-orang munafik. Tapi dikatakan Allah Ta'ala itu memiliki sifat pengasih, sifat penyayang, sifat pengampun yang maha besar. Untuk munafik. Bukan lagi syirik. Syirik ni ditolak tepi dah. Tapi untuk munafik ada lagi ihsan Allah. Ada lagi ihsan Allah. Tapi Allah Ta'ala sebut walan tajidalahum nasira, dan sekali-kali tidak akan engkau dapati untuk mereka itu satu pertolongan. Maknanya bila mana sahabat bertanya kepada Rasulullah, kalau dikatakan orang munafik ini dilemparkan ke dalam neraka yang paling rendah, boleh tak Rasulullah pergi ambil? Kita baca minggu lalu, Isnin, dalam kitab Tanbihul Ghafilin menceritakan Rasulullah pergi ke neraka. Ya kan? Pergi ambil yang mana yang beriman, yang berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Pergi ambil untuk dikeluarkan. Kerana tempoh siksaan mereka dah tamat. Rasulullah yang pergi ambil dengan tangan dia sendiri. Padam seketika api neraka kerana menerima kunjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tak boleh ambil yang duduk di neraka yang asfal, yang paling rendah dia tak ambil. Maka kata Allah, walan tajidalahum nasira, tak ada siapa boleh tolong dah. Muhammad pun aku tak akan bagi dia pergi itu. Apa pun tak boleh membantu. Kerana hidup mereka yang berpura-pura. Nampak baik. Tapi rupa-rupanya dalam masa yang sama mereka kufur. Nampak macam beriman. Tetapi bermain dengan keimanan mereka. Kan diceritakan beberapa sifat orang-orang munafik ini mempunyai beberapa sifat. Di antara sifat yang masyhur di kalangan orang-orang munafik, tanda ataupun kita panggil ciri-ciri orang munafik. Apabila bercakap, dia suka berdusta. Idza hadatsa wa kadzaba. Bila dia cakap, dia suka berdusta. Bila dia berjanji, dia suka mungkiri. Bila dia beri amanah, dia suka khianati. Kalaulah tengok kita dalam keadaan tu, cepat-cepat berubah. Oh ya, aku jangan jadi macam ni. Ni ciri-ciri munafik. Oh, aku jangan jadi macam ni. Oh, aku jangan jadi macam ni. Sebab kita nak ada ciri-ciri dia. Kita boleh ubah. Sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga kaum tu ubah nasib dia sendiri. Kita kena ubah. Jangan jadi, aku jadi munafik ni. Tadi depan dia aku cakap lain. Main belakang dia, aku cakap lain. Tadi aku dah berjanji dah kat dia, tak mahabak kat siapa-siapa. Tu amanah diberi. Ni aku dah mahabak kat. Aku ciri-ciri munafik. Kita boleh menilai sifat kita sendiri. Di antara ciri-cirinya. Dan ditanya
Bolehkah Allah Ta'ala itu mengampuni dosa? Kan Allah Ta'ala itu maha pengampun. Untuk menghilangkan sifat munafik daripada dalam diri kita, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan ayat 146. Ayat ini, seruan ini berbentuk kasih sayang daripada Allah. Ini rahmah daripada Allah. Ayat 146. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. 4 ciri-ciri yang boleh menghilangkan sifat munafik, kata Allah. Kecuali, kata Allah, orang munafik ni tak akan dilemparkan dalam neraka. Mereka itu akan terselamat daripada neraka yang terkebawah. Bila mana? Alladzina tabu, yang bertaubat. Orang-orang yang telah bertaubat. Kita tahu apa maksud taubat. Taubat daripada perkataan taba. Yatibu, taib. Orang yang kembali. Taubat ni orang yang kembali. Tubu ilallah. Bertaubatlah kamu kepada Allah. Bitaubatan nasuha. Dengan sebenar-benar taubat. Yang ni berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Bukan sekadar lafaz istighfar di lidah, tetapi dengar di telinga, hadir di hati. Takut sangat bila diceritakan tentang sifat neraka yang disebut asfalid darki minan nar, neraka yang terkebawah, yang sahabat bertanya kepada Rasulullah macam mana rupa neraka yang terkebawah ni, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mala ra'at ain, mata tak pernah tengok, wala udhun sami', telinga tak pernah dengar, wala khatara, hati pun ala qalbi. Dia kata, di hati aku pun tak pernah terlintas macam mana rupa neraka yang paling azab sangat ni, yang Allah Ta'ala sebut dulu yang terkebawah. Tu sahabat bertanya pula macam mana nak hilangkan. Allah Ta'ala bagi penawar, boleh dihilangkan diri kita daripada sifat munafik ini. Yang pertama, bertaubatlah. Andai pernah terjadi dalam diri kita, kita pernah melakukan perkara-perkara yang mungkar. Di antaranya kita pernah melantik yang bukan Islam menjadi pemimpin. Bahkan kadang-kadang kita bercakap macam orang tak ada iman. Kalau lagu ni biar jadi orang kafir memimpin, tak apa, daripada bagi orang Islam. Itu cakap-cakap orang munafik. Tak apa, kita bagi orang kafir, tak apa. Daripada bagi orang Islam. Baru puas hati. Bimbang. Kata Allah, tabu. Bertaubatlah kamu. Lepas tu, itu syarat yang pertama. Allah Ta'ala suruh bertaubat. Syarat yang kedua, wa aslahu. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hendaklah kamu aslahu. Apa maksud aslahu di sini? Mengikhlaskan. Okey. Wa aslahu ni memperbaiki. Memperbaiki. Aslih. Daripada perkataan soleh. Memperbaiki. Perbaik perangai. Ubah perangai. Elokkan sikap. Jangan duk kenen sangat hak yang milik orang Islam punya. Jangan duk kata, lagu ni lah kalau Islam memerintah. Jadi lagu ni lah. Negara yang semakin mundur. Islam perintah negara dia tak kaya. Negara dia tak ada bangunan tinggi-tinggi. Islam perintah dia lagu tu. Islam malah negara Islam. Islam perintah dia pekak. Kalau Islam kan ada duit. Pelekehkan Islam. Hang Islam nak. Hang Islam. Tapi memperlekehkan. Tengok. Orang kafir lagu mana? Dia tak tahu orang kafir tu sedang memporak-porandakan negara dia. Dia bangga. Dia pelekehkan Islam. Ini sifat munafik. Kalau pernah jadi macam tu punya perangai, pernah lafaz perkataan yang sedemikian, tabu wa aslahu. Bertaubatlah, buat baiklah. Dan berbuat baiklah. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa'tasamu. Berpegang teguhlah dengan Allah. Memang akan diuji dengan macam-macam ujian. Kita tengok ujian yang Allah Ta'ala bawa datang di dalam pemerintahan Islam.
Bermula daripada zaman pemerintahan Rasulullah lagi. Bila mana nak mengislamkan orang, masa tu Rasulullah tak pindah lagi ke Madinah, masih di Mekah. Bila mana ajak orang masuk Islam, yang Islam itu tak ada makan. Yang Islam itu tak ada harta. Yang Islam itu miskin papa kedana. Selalu diperlekehkan. Ditakut-takutkan. Masuklah Islam. Maksudnya apa kenalah. Islam dia tak boleh bantu. Islam dia tak ada duit. Islam itu miskin. Ditakut-takutkan. Yang hendak masuk Islam. Dan sifat ini ada sampai ke hari ini. Tak apa, lantik mereka ni. Mereka ni duit banyak. Mereka ni bijak. Mereka ni pandai. Mereka punya perangkaan ekonomi mereka maju. Jadi kita mengakui yang bukan Islam itu lebih baik daripada Islam. Bimbang. Bimbang kita jadi munafik. Jadi dengan sebab itu, walau ujian yang datang besar, berpeganglah waqtasamu billah, kata Allah. Hampa ujian main besar. Berpeganglah dengan Allah, dengan tali Allah. Waqtasamu bihablillah. Berpeganglah kamu dengan tali Allah. Wala tafarraqu. Janganlah kamu berpecah. Janganlah kamu berpecah belah. Susah macam mana pun, teguh berdiri di atas jalan Allah. Memang susah sikit lah. Memang susah sikit. Jalan kebenaran tu ada kepayahan. Tapi terus berdiri di atas jalan Allah Azza wa Jalla, nescaya kamu akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kita mungkin tengok kemajuan hari ini adalah satu kebaikan. Tapi sebenarnya kemajuan hari ini lebih banyak membawa kemudaratan daripada kebaikan. Satu ketika dulu, kita pernah hidup tanpa gadget. Kita pernah hidup tanpa internet. Tidak. Boleh hidup tak? Berapa ribu tahun semua orang boleh hidup. Kan? Boleh hidup. Tapi hari ni, kalau kata tak bawa handphone ni pergi mana-mana, Allah susahnya. Aku handphone tinggal. Ulang tu lah berpuluh-puluh kali. Aku handphone tinggal. Awak tinggal. Awak hantar bawa. Allah. Kan? Rasa macam jalan tak pakai kasut. Sampai tahap tu. Sebenarnya, kemajuan itu sedang memusnahkan kamu. Ngaji Quran, letak handphone di sebelah. Sini baca Quran, sekali dia menyala. Sekali dia menyala. Sekali dia menyala. Sekali dia menyala, aku kelin. Sekali dia menyala, aku kelin. Kali-kali pegang dia, Quran di depan, aku tengok dia. Aku baca dia lagi lama daripada aku baca Al-Quran. Itu kata, sebenarnya kemajuan sedang merosakkan kita. Allah hadir 1500 tahun yang lalu. Allah dah hadir membawa Al-Quran. Dalam Al-Quran ini penuh segala maklumat. Penuh segala berita. Kita dah apa berita ni? Allah dah cerita dah semua. Yang tak kerti, hantar syok baca, seronok baca cerita pembawa tu. Jumpalah di kalangan cendekiawan Islam, pakak-pakak bergaduh. Hang kata dekat aku katakan hang susahnya, duk fikir dah. Roni kata kat Roni, dia pun orang pandai-pandai. Yang boleh mengeluarkan fatwa yang hebat-hebat tu. Kau keluar fatwa ayat Quran begini. Kita ni hak yang duduk terkebawah ni, dengar. Dia ni kata macam ni. Betul ya? Dia ni kata, betul juga. Dua-dua betul ya? Tak ada salah seorang tak betul. Tak boleh nak beza. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Tengok sudahlah mereka bergaduh, kita duduk diam sudah. Tuan nak ikut mana? Kalau anda diam-diam, anda nak ikut yang mana satu? Kita kena buat pilihan kan? Antara syurga dan neraka. Kau tak mahu syurga pun tak. Pasal tak layak masuk syurga. Neraka tak mahu takut. Habis tu ada di tengah. Ada tengah-tengah. Atas payak. Tak ada dah. Kena pilih. Mafarqu baina jannati wan nar. Apa kena pilih di antara syurga dan juga neraka. Tentulah. Kita ni dalam pemilihan ni, jaga-jaga no. Allahu Akbar.
takutnya hamba ya Allah. Okey, itu yang ketiga. Allah Ta'ala kata kalau hampa berpegang dengan tali Allah, nescaya hampa tahu. Dan yang keempat, untuk menghilangkan sifat munafik, wa akhlasu dinahum lillah. Dan hendaklah kamu ikhlaskan agama Allah. Ikhlas beragama dengan Allah. Jadi bermakna 4 ciri-ciri untuk menghilangkan sifat munafik. Pertama, bertaubat. Yang kedua, buat baik. Yang ketiga, berpegang dengan tali Allah. Dan yang keempat, wa akhlasu dinallah. Dia kata ikhlas dalam beribadat kepada Allah. Makna dia, hang buat satu-satu ibadat, hang lakukan satu-satu amalan, ikhlaslah kerana Allah. Bukan sebab nak tunjuk dekat orang. Bukan sebab siapa-siapa. Bukan kerana nak cari nama. Apa juga yang hang buat. Bukan kerana apa-apa. Okey, ni. Nak share sikit. Jangan marah dah. Tak marah pun marah lah. Kan sekarang ni ada jualan rahmah kan? Betul tak? Jualan rahmah. Rakyat ni, rakyat yang nak berahmah-rahmah ni, nak siapa nama rahmah ni selalu disebut. Nak pergi dah membeli yang dikatakan beras sekampit RM10. Betul tak? Tapi pergi dah beratok daripada pagi, bawa anak kecil. Katanya daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang. Panjang masa tu. Panjang masa tu. Beratok ni panjang. Buat di padang bola. Sampai keliling padang bola dah. Punya beratok nak beli beras sekampit RM10. Hang rahmah tak mana. Hak yang kawan tu anak kecil berdiri sampai terkerin. Nak tunggu giliran. Rupanya tak jalan, seorang pun tak jalan lagi. Di depan. Tunggu apa? Barang dah ada. Tapi tak boleh jual. Tu rahmat tak mana? Aku nak geram, aku nak kata jugalah. Kena kata. Bagi daripada ingat rahmat tak mana? Tunggu Ustaz, bagi mai saya boleh. Pasal apa nak tunggu dia mai? Ni yang disebutkan. Wa akhlasu dinahum lillah. Hang kena ikhlas. Kalau benar-benar kamu nak beragama, hang kena ikhlas. Bukan kerana nak tunjuk ke orang, tunggu dia mai, baru jatuh harga. Lagi tak ada muka dia, tak jatuh harga. Allahu Akbar. Mana dirahmah dia? Kesian kat orang nak. Kalau tidak, tak boleh beli benda-benda yang spesial-spesial selagi dia tak mai. Dia kata ikhlaslah. Ikhlaslah buat baik kerana Allah. Nescaya kebaikan itu akan hadir bersama kamu. Kena orang yang penyegan lagu saya ni, orang penyegan pergi kedai. Aku tak pergi terus. Bintah pun tak apa. Orang balik macam tu. Telur sepapan RM5. 30 biji RM5. Kira murah lah. Hak yang macam hari-hari biasa ni, gula mereka bawa sorok, minyak mereka bawa sorok. Hari tu boleh cambah pula je. Mana rahmatnya? Aku tak tahu. Inilah yang dikatakan. Allah Ta'ala dah sebut dah. Andainya kamu melantik sedemikian, maka hamba akan terima akibatnya. Hari ni, tempias dia, akibat dia kita terima juga nah. Sian sebenarnya susah. Susah nak dapat rahmat daripada manusia. Manusia tak akan boleh memberi rahmat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perbuatan manusia tidak pernah ikhlas kerana Allah. Tetapi buat dengan sebab. Sebab. Ada sebab tak? Dia buat lagu tu, ada sebab. Apa pun tunggu dia mai. Dia mai tu, dia mai 2 kali atau 3 kali. Hang balik, buat apa hantuk suruh balik? Lah hang mai hantuk suruh balik, duduk dalam tu. So barang boleh tolak, dia balik. Tunggu sat lagi dia main pula. Pukul 2 dia main pula. Tunggulah pula hamba rakyat ni terkering-kering. Habis dah dia nak beli beras. RM10 tu beli air kacang, beli air cikang. Beli ropok tu, beli hadir, beli hadir. Hak yang nak beli beras RM10 tu habis je.
tu buat nak main pula. Allahu Akbar. Allah Ta'ala dah ajak dah kita no. Kena belajar no. Wa akhlasu dinahum lillah. Ikhlaslah beragama dengan Allah. Fa ulaika ma'al mu'minin. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha? Dan maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang beriman. Kalau mereka ada 4 ciri-ciri ni, mereka akan bersama dengan orang-orang yang beriman. Dah kata rahmat tu, rahmahlah daripada pukul 8 sampai pukul 5. Dok juga. Nah. Wasawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Dan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman itu ganjaran yang amat besar. Mungkin kita tak dapat di dunia, nah. Tapi tahulah kita, Allah akan bagi di akhirat nanti. Ada ganjaran. Untuk apa ganjaran di dunia? Untuk apa pangkat di dunia? Untuk apa pujian di dunia? Hanya bersifat sementara. Tunggulah ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sesungguhnya ganjaran di sana jauh lebih baik, lebih kekal sampai bila-bila. Kalau Allah puji kita, puji qadim bagi hadis. Nah, puji Allah kepada makhluk dan pujian itu akan membawa rahmat. Awal-awal lagi kerahmatan dia, hidup rasa senang. Aku tak dapat beras sekampit RM10 pun aku boleh hidup. Makan serupa tu jugalah. Tak ada rasa susah tak mana pun. Nah, malahan bernasib baik tak gaduh lah pergi beratur. Taklah, tak. Kita tak salahkan orang yang beratur. Mereka nak ambil peluang mendapat harga yang murah kan. Tapi kesian tengok nah. Ulang pi sekejap lagi balik main. Dia tak main lagi. Cop dah tempat. Suruh anak tunggu berganti pula. Anak nombor 2 balik. Pi pula anak nombor 1. Abang tunggu sat. Tak lagi dia main. Nun beratuk panjang kan. Tak kena balik. Tapi goreng cok kodok kat Pak Hang. Sat lagi pi pula. Sian nak dapat beras sekampit RM10. Yang senang. Bawa pula anak 3 pitang tu. Dia membeli RM10 tu habis. Ayat yang terakhir kata Allah, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Apakah Allah akan berbuat menghadap kamu jika kamu telah bersyukur dan beriman? Kata Allah, kalau hampa dah bersyukur, hampa dah beriman, Allah Ta'ala nak azabkan hampa lagi? Tak. Allah itu maha baik. Allah ni baik sungguh-sungguh. Allah maha berbudi. Saya ingat guru saya suka menafsirkan Allah itu maha berbudi. Budi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah mustahil untuk kita balas. Kerana kebaikan Allah itu maha luas. Tak pernah henti, tak pernah putus. Berbuat baiklah dengan Allah. Ikhlaslah di atas jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nescaya Allah Ta'ala akan tambah. In syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kan disebut la in syakartum la'azidannakum. Kalau hampa bersyukur, aku tambah nikmat, aku tambah nikmat. Maksud dia tambah nikmat ni, syukurlah dengan apa yang ada. Alhamdulillah ya Allah, jadilah terani. Macam tera kita hari ni sihat tak? Taklah sihat sangat. Kan? Ada juga bahagian-bahagian sakit kan? Hari sakit tahan tengkuk, silap bantai. Dia pandai dah nak cari pesalah-pesalah dia. Dia kembung perut, makan silap. Dia pesalah lah, dia salah gobi, dia salah kangkung, dia salah kacang panjang. Ikut suka lah dia nak pesalah. Itu yang kata orang tak apa sihat. Tapi bersyukur. Boleh lagi bergerak, boleh hidup, boleh makan sendiri, kencing berak boleh sendiri. Alhamdulillah. Sambil dia bersyukur tu, dia nanti bersalah kepada makhluk-makhluk tak ada otak. Kalaulah kata, sayok gobel, sayok kacang panjang tu boleh cakap, dah hang jejai aku sangat-sangat. Hang salah kata hang kembung. Kita yang punya silap, kita bersalah orang. Tak apa. Pasal kita menyalahkan makhluk tak ada akal. Dia tak saman kita di akhirat. Yang susahnya, dia suka bersalah orang. Dia ni lah punya kana. Dia ni lah. Hang lah punya pasal. Ni lagi jangan kawal dengan dia. Kita tolong dia. Dia bersalah kita balik. Hang suruh aku kan. Suruh lah aku ingat benda tu bagus. Hang ni tak tahu, tak ada akal. Susah. Ini manusia yang tak pandai nak syakartum. Kata Allah, hampa bersyukur.
Hampa bersyukur ni dalam keadaan apa? Sebab tu kita selalu sebut alhamdulillah ala kulli hal. Syukur di atas segala hal. Apa hal pun, sakit macam mana pun, terus bersyukur. Aku masih lagi hidup. Habis sangat pun ada lubang hidung untuk bernafas. Jadilah apa abang ni? Bolehlah nak nyawa lagi. Okeylah tu. Alhamdulillah masih boleh bernafas. Wa kana Allahu syakiran alima, dan adalah Allah itu Maha Pembalas terima kasih. Kalau hampa bersyukur, dia tu Maha Pembalas terima kasih. Hampa mengaku segala ini adalah kebaikan daripada Allah. Sampaikan kata Rasulullah, selumbak masuk dalam jari pun akan gugur dosa kamu. Allah tu punya baik. Selumbak masuk dalam jari pun gugur dosa kita. Tambahlah kalau terantuk dengan benda pintu. Kan kadang-kadang terantuk di kepala, rasa macam terkebit, keluar darah ni. Berjalan sering, berdarah ke apa. Pegang 2-3 kali. Rupanya dosa sedang dikifaratkan. Apa juga yang kena? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kadang kan, goreng lauk, ayam lauk kaki meletup tu. Pum dia meletup. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi kita dah. Rupanya dosa sedang dikifaratkan. Apa juga kesakitan yang kena pada kita, bersyukurlah. Kerana Allah Ta'ala itu Maha Pembalas segala sifat syukur kamu. Dalam kita melafazkan kata-kata syukur di atas musibah yang menimpa diri kita, maka dalam pada itu Allah Ta'ala sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Baik dah Allah. Allah Maha baik. Baru teringat nak buat begini, Allah dah bagi. Alhamdulillah Allah Maha baik. Sentiasa bersangka baik dengan Allah pada segala jenis keadaan. Dalam setiap situasi, nescaya kamu akan menjadi orang yang bersyukur. Guru saya pernah bagi fatwa untuk kami belajar dulu La in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur, maka Allah Ta'ala akan tambahkan lagi kesyukuran. Tambah. Hang bersyukur, dia tambah. Hang bersyukur, dia tambah. Pelajar-pelajar lelaki kami, bila dah campur lelaki yang perempuan, dia akan tanya. Hampa orang lelaki, kalau nak kahwin lebih daripada satu, hampa kena banyak bersyukur. Hampa bersyukur, dia bagi kahwin nombor 2. Bersyukur lagi, dia bagi nombor 3. Bersyukur lagi, dia bagi nombor 4. Pasal apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau hampa bersyukur, aku akan tambah. Hampa duk nikah satu je, sebab hampa tak bersyukur. Yang tu saja dah, nanti saja dia tak. Dia nak bagi seronok. Kita belajar. Orang perempuan bersyukur macam mana pun cakap satu je dah. Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli hal. Dengan apa yang telah pun Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, kita banyak-banyak bersyukur. Daripada awal-awal dan sampai akhirnya kita nak jadi hamba yang syakirun, bukan kufur. Jadi Alhamdulillah selesai sudah kuliah kita pada pagi ni, insyaAllah. Minggu depan ada Amir Azad. Minggu depan ada di sini. Minggu depan minggu ketiga di surah As-Sa'adah. Esok insyaAllah 10 sahabat yang dijamin syurga. Kita akan sambung kisah tentang Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, lepas ni kita belajar sekali lagi, kemudian kita cuti sebab raya haji, raya korban jatuh pada hari Khamis. Hari Rabu tu cuti. Okey, kalau nak ikut dalam jadual, dia ada juga kuliah kan, sampai hari raya pun ada kuliah. Itu sebab saya tak tengok. Biasanya Kak Rosmah dia akan buat, dia akan tanya saya, betul ke saya? Betul. Tak tengok pun dia betul. Saya yang kena membetulkan. Rabu tu pokoklah nak buat ketupat. Hari Khamis tu dah raya, jadi Rabu tak ada, Khamis tak ada. Minggu raya tu lah, minggu depan dia As-Sa'adah. InsyaAllah Ta'ala panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. Ada soalan?
Okey, baik. Kalau tak ada apa-apa soalan, macam mana Ada kutipan Ustazah. hari ni? Kalian Assalamualaikum Ustazah. kutipan Assalamualaikum Ustazah. 900 977. Depa nak beli kerusi meja macam mana no? Okey, kerusi meja kayu tu kalau yang saya dok belilah sepasang RM90. Sepasang 90. Dia ikut kualiti lah no. Yang saya dok beli dekat sekolah saya tu sepasang RM90. Kalau kata 900 dapatlah 100 pasang. Jadilah mungkin dapat lebih murah kot ada tempat ikut kualiti meja tu nah. Okey, tadi saya dengar ada seorang sahabat Google Meet nak bertanya. Assalamualaikum Ustazah. Ya. Ni Ustazah, suami Kak Ana suruh tanya, dia kata orang yang solat di atas kerusi, dia sepatutnya duduk di barisan orang yang solat macam biasa ataupun dia kena duduk di belakang. Sebab apa kadang-kadang dia berdiri nak rokok tu dia macam ke depan daripada saf yang lain kan. Betul bila dia duduk ke belakang pula orang yang nak sujud pun dia jadi ganggu. Macam Okey, mana tu Ustazah? baik. Terima kasih nak. Orang yang solat di atas kerusi seelok-eloknya dia duduk di soh mana? Soh yang belakang agar tak mengganggu ketika sujud kan. Kita waktu sujud kadang dengan kaki kerusi tu. Okey? Jadi dia tanya, orang yang sembahyang atas kerusi ni seelok-eloknya dia duduk di ke belakang, impit dulu ke dinding. Kalau boleh, yang kerusi tu lain depa sahaja. Tapi depa mawai, hak yang sihat mai lambat. Orang dah bersolat. Jadi dia duduklah kat tempat dia. Kemudian orang yang sihat ni duduk pula di belakang dia atau mungkin di tepi dia. Yang tu tak boleh nak buat apalah. Tak boleh nak salahkan dia lah. Jadi ketika ini yang disebutkan bahawasanya orang yang tidak berkemampuan solat seperti biasa, hendaklah dia mencari soft yang lebih selesa. Namun dah selesa, dah ingat. Tengok-tengok mai pula orang lain. Duduk di belakang dia. Dia sebenarnya dia pun tak selesa. Dia tahu keadaan diri dia. Nah, dia nak cari yang terkebelakang. Tengok-tengok orang lain mai duduk di belakang dia. Waktu ni orang belakang ni akan sujud, kadang-kadang kepala masuk dalam kereta tau. Dalam tayar tu. Perkara ni selalunya akan berlaku macam di Mekah. Kepala kita nanti masuk dalam tayar wheelchair tu. Saya suka duduk tapi orang wheelchair ni sebab saya boleh simpan kasut saya bawah tayar. Saya selit selit dekat tu. Dia pun tak apalah, duduk bila hanya kacau aku sudah. Okey. Dan lagi satu, nak berdiri. Ni ada dua pendapat kan. Kalaulah orang tu dia sembahyang dia sekerat. Maksud dia sekerat macam ni. Dia berdiri, dia boleh rokok. Tapi dia tak boleh turun sujud. Dia kerusi dia, kaki bangku dia. Nak sama tentang mana. Dia boleh berdiri, dia boleh rokok. Tapi dia tak boleh turun sujud. Ketika ini, kaki bangku dia di depan kena sama dengan kaki orang yang berdiri. Tapi kalau dia tak boleh berdiri, dia berdiri sekali ya. Lepas tu dia duduk tak boleh bangkit-bangkit dah. Ketika ini kaki bangku dia hak belakang tu kena bagi sama dengan kaki orang yang berdiri. Okay, saya ulang lagi sekali nah. Orang yang sembahyang dia boleh buat salah satu di antara keduanya. Dia boleh berdiri, dia boleh rokok tapi tak boleh turun sujud. Orang macam ni, dia kaki bangku dia, kerusi dia yang depan tu. Okey? Kaki depan tau. Tahu. Kena bagi sama soft dengan kaki jemaah. Tapi orang yang boleh berdiri sekali lah masa angkat takbiratul ihram. Lepas tu dia tak boleh dah. Dia kena duduk terus. Orang yang macam ni, kaki belakang kerusi dia kena bagi sama dengan kaki orang soft. Faham? Kaki belakang. Sebab apa? Sebab dia tak boleh bangkit dah. Faham? Kau pening. Pening juga.
Okey, lagi sekali. Main bangku. Main bangku kita tunjuk contoh. Baik. Main bangku kita tunjuk contoh. Tak apa. Okey. Saya bagi contoh. Dapat tak? Boleh tak? Saya bagi contoh. Katalah kita duduk dalam soft. Ni soft. Nampak? Okey. Ini kawan kita dah soft. Ni dia boleh duduk berdiri dan dia boleh rokok. Tapi dia tak boleh. Orang macam ni kaki depan. Mesti kena sama dengan sahabat yang boleh berdiri. Padahal kaki depan kena sama dengan orang yang boleh berdiri biasa. Sebab apa? Sebab satu lagi dia boleh rokok dan dia tak boleh turun sujud. Dia duduk turun. Ini masa ni kaki dia. Depan dia kena sama. Okay? Kaki bangku ni. Tak kaki bangku. Okay? Okay. Tapi kalaulah dia boleh takbir atau ihram, dia tak boleh berdiri lama, dia kena duduk. Dia kena duduk. Ketika ini kaki bangku ni kena belakang. Kaki bangku belakang kena duduk sama-sama. Tak. Sebab apa? Sebab dia nak duduk tak bangkit-bangkit dah. Dia nak duduk tak bangkit-bangkit dah. Dia sama kita ni sama dengan orang ni. Ya. Okey. Kaki tak sama. Kita hanya kita duduk. Okey. Dia macam ni cerita orang yang tak boleh bangkit dah. Ya. Okey. Masa berdiri ni. Ketika mana dia boleh berdiri. Kan? Dia fikir macam ni. Lepas tu dia berdiri. Kaki depan, kaki kerusi. Kaki belakang. Okey? Kaki kerusi. Jadi waktu duduk, waktu berdiri, dia kena bagi sama dengan sebelah. Okey? Kaki kerusi. Kalau kita kira kaki kita, kerusi kita ada di belakang. Dia akan masuk atas kepala kamu. Okey. Alhamdulillah. Jadi soft tu dia tunjuk tanah tu. Dia dengan pedang. Kasih apa? Tu yang kata tu, benda tu kena belajar lah kat tu. Benda tu kalau kata kita tak belajar, kita tak tahu. Kan? Tak faham kan? Tapi solat sah. Cuma pahala soft tak dapat. Solat sah. Cuma pahala soft tak dapat. Okey, terima kasih. Terima kasih pada yang bertanya. Terima kasih Kak Ustazah. Susah payah tunjuk contoh. Abang Jamil faham dia pasal tak ada orang yang nak tegur orang yang buat macam tu. Itu sajalah. Tak ada orang nak tegur. Baik-baik. Masih. Sebab mungkin kadang-kadang kita tak tegur dengan sebab kita nak jaga maruah dia. Betul, mungkin dia tak tegur. Kadang-kadang kita tegur dengan baik. Dia pun tak mendengar kan. Macam-macam jenis lah manusia. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Terima kasih. Dia tengok dah set review tu. Alhamdulillah. Okey. Soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ustazah kan lagi kita nak sambut Zulhijjah ni. Kan? Dan selain kita buat ibadah korban, antara 1 hingga 10 Zulhijjah tu amalan puasa sunat tu kan yang Nabi buat, Rasulullah buat tu hari yang keberapa Ustazah? Sama ada 10 hari berturut-turut atau ada yang lain?
Terima kasih Okey, Ustazah. baik. Terima kasih Niza. Okey, Ustazah. Alhamdulillah. Baik, di antara soalan tentang hari Walayalin Ash yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran tentang 10 hari di dalam bulan Zulhijjah. Ini saya kata tiap-tiap tahun saya akan cerita benda ni. 10 hari di dalam bulan Zulhijjah. Tidak ada hari yang terlebih baik di antara hari-hari selain daripada hari-hari dalam bulan Ramadan adalah 10 hari ini. Allah Ta'ala sebut diistimewakan 10 hari di dalam Zulhijjah adalah hari yang paling istimewa dihadiahkan oleh Allah kepada seluruh umat Islam. Maka dengan sebab itu raikanlah dia dengan berpuasa. Di antara puasa ni kita nak ikut Nabi. Nabi SAW melazimi puasa pada 8 dan 9 Zulhijjah. 8 dan 9. Ini adalah kelakuan baginda Nabi SAW. Dapat kepada Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin ni? 4 yang kita dah baca. Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Mereka melazimi berpuasa 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah. Meraihkan hari yang ke-10 ni. Nak sambut raya haji, kita ambil daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah kerana setiap hari di dalam bulan Zulhijjah daripada 1 sampai 9 adalah hari yang diberkati, hari yang dilimpahi rahmat. Sampai Allah Ta'ala sebut wal fajr walayalin ash wasyaf'i wal watr. Kan dalam surah Fajr Allah Ta'ala cerita tentang macam mana yang Allah Ta'ala santuni hari-hari dalam bulan Zulhijjah. Bermula daripada fajar dia, subuh 1 Zulhijjah, Allah Ta'ala dah hantar beribu-ribu malaikat mencatat amal kebajikan, menghapuskan segala dosa. Jadi sahabat-sahabat mengambil satu pendekatan berpuasa daripada 1 Zulhijjah. Berlarutan sampai 9 Zulhijjah. Namun baginda SAW melakukan 8 dan 9 kerana baginda bimbang benda tu jadi wajib untuk umat Islam yang mutaakhirin seperti kita. Jadi bila ditanya yang mana satunya Rasulullah buat pada hari Taroyah dan pada hari Arafah. Saya ulang, Rasulullah buat pada hari Taroyah dan hari Arafah. Hari Taroyah tu hari apa? Siapa ingat? Siapa ingat? Kalau memang hari ke-8. Memang hari ke-8. Lupa no? Tak ada bunyi ni. Ada bunyi, saya ingat susi-susi. Kah? Apa betul tadi saya belanja kopi O? Kah? Siapa ingat? Oh tak mahu abang ni. Okey, tak apa saya abang. Tak mahu belanja lah. Okey, hari Taroyah. Hari bermimpi. Siapa mimpi? Siapa mimpi? Nabi Ibrahim bermimpi sembelih anak dia. Tu maksud Taroyah. Dia bermimpi. Lihat dalam mimpi tu dia sembelih anak dia. Sebab tu sunat kita berpuasa. Alhamdulillah. Terima kasih Iza. Terima kasih Ustazah. Ustazah lagi satu Sama-sama kan, kasih. kadang-kadang suami kita buat ibadah kurban untuk kita ahli keluarga kan. Dan sebagai isteri, kalau macam tak sama ada isteri tu bekerja atau tidak, kami nak saya nak keluarkan duit sendiri. Contoh dia nak keluarkan duit sendiri simpanan dia kan untuk ibadah kurban lain lah kan, macam ada sumbangan apa-apa. Boleh ke juga Ustazah? Okey, baik Nah. Kita ketua keluarga, suami kita dia buat ibadah kurban untuk ahli keluarga. Kemudian kita dah buat dah satu nama lah. Bermakna dah nama kita dah masuk dah. Atas nama suami kita dah buat dah. Atas nama-nama kita. Dalam masa yang sama isteri ni dia ada duit sendiri. Dia buat pula kat lain. Boleh tak? Boleh. Boleh.
dia dapat pahala sedekah. Nah, dia dapat pahala sedekah. Lagi banyak kita buat, lagi banyak kita dapat. Kadang dia kat sini pun dia buat, kat sana pun dia buat, dalam negara pun dia buat, luar negara pun dia buat. Nah, berlimpah-limpah. Rezeki yang Allah Ta'ala bagi dekat dia, berlimpah-limpah. Dia pun nafkahkan dan berlimpah-limpah. Pahala Allah Ta'ala gandakan insya-Allah Ta'ala. Tahniah untuk Kasih orang yang Ustazah. bersifat macam tu nah. Tahniah. Baik, sama-sama kasih. Bena? Habis saya sudah dulu nah. Saya minta maaf sekali lagi atas masa puan-puan yang saya curi. Yang baik itu datang dari Allah. Yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua sahabat yang ada atas sunnah dan yang ada dalam Google Meet. Terima kasih semua dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Masuk dah.